Okay. Nampak tak slide cikgu? Ainul pula dah. Afikah Maisarah. Nampak tak slide cikgu? Tak nampak dah cikgu. Tak nampak. On the way kot. Hmm. Tak nampak lagi? Tak. Arfa Nadia nampak tak slide cikgu? Nampak. Nah, nampak dah. So, siapa hak tak nampak tu, masih lagi tak nampak. Satu sebab line dia. Yang kedua sebab setting di telefon dah. Tolong ni lah. Okey, ada pelajar nak masuk. Okey, kita sekejap cikgu kena add pelajar yang baru nak masuk. Okey, so kita back balik. Okey, nak tanya bila cikgu dah tutup tadi, Diana Aisyah nampak tak slide cikgu? Tak cikgu. Tak nampak lagi. Masih ada pelajar nak masuk lagi ni. So kita tunggulah dalam seminit 2 minit lagi. Cikgu tengah add pelajar masuk. Okey, nampak slide cikgu? Cikgu kira cikgu nak sambung dah ni. Jadi pelajar yang lambat masuk tu cikgu lebih baik awak masuk dengan MOEDL address MOEDL. Cikgu tak perlu admit awak dah. Arfa Nadia, nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Okey, nampak dah. So kita terus masuk kepada tajuk hari ini. 2.3 proses hidup organisma multisel. Jadi pelajar yang tak nampak tu, itulah cikgu kata tadi, yang pertama sebab line dia slow. Yang kedua mungkin sebab setting di telefon lah. Jadi perlu buat sesuatu lah. Okey, proses hidup organisma multisel. Terdapat pelbagai jenis sel dalam organisma multisel. Minggu lepas awak dah belajar apa maksud organisma multisel kan? Organisma multisel ni ialah organisma yang terdiri daripada banyak sel. Multi ni banyak sel. Kalau unisel, satu sel. Jadi bila cikgu sebut organisma multisel, maknanya organisma tu ada banyak sel dan banyak sel berbeza dari segi saiz, berbeza dari segi bentuk, berbeza dari segi susunan. Jadi dalam tajuk ni, awak akan tengok pelbagai jenis sel yang berbeza dari segi saiz, ada besar, ada kecil, yang berbeza dari segi bentuk, yang berbeza dari segi susunan. Struktur sel berhubung rapat dengan fungsinya dan setiap jenis sel dikhususkan untuk menjalankan fungsi tertentu sahaja. Kenapa dia ada bentuk berbeza-beza? Kenapa dia ada saiz berbeza-beza? Kerana bergantung kepada fungsi sel tersebut. Contoh kalau sel darah merah, kenapa dia bentuk bulat? Kenapa bentuk cakra dwi cekung? Ada sebab. Ada sebab dia. Kenapa dia bentuk macam tu? Okey. Jadi contoh untuk kita mengenali contoh-contoh sel, awak boleh tengok dalam buku teks muka surat 30. Contoh yang pertama ialah sel otot. Okey, dalam tajuk ni awak kena tahu nama, okey, awak kena fokus bila cikgu sebut awak kena tahu nama, awak kena tahu kalau gambar sel macam ni nama dia. Yang kedua kena tahu ciri dan yang ketiga kena tahu fungsi. Okay. Untuk belajar tajuk ni, untuk fahamkan tajuk ni, yang pertama, kalau tengok gambar sel tu, awak tahu, oh ni nama dia sel apa? Sel saraf ke, sel otot ke?
Yang kedua, apa ciri-ciri dia? Yang ketiga, apa fungsi dia? So fokuskan kepada 3 perkara ni. Okey, yang pertama sel otot. Awak nampak tak gambar dalam buku teks awak tu dia macam gegelung-gelung-gelung tu kan? Okey, bentuk dia macam ni lah. Okay, ni bentuk sel otot kita. Dia kata tersusun dalam bentuk gentian, multinukleus dan berjalur. So awak nampak tak dia ni berjalur ni. Okay. Yang kedua, dia berbentuk gentian. Nampak bentuk gentian, okay. Dan ada banyak nukleus. Tak apa, nanti kita akan tengok secara lebih detail. Bila awak belajar biologi, makin ke depan, makin belakang, awak akan nampak dengan jelas lah. Jadi sel otot ni dia berbentuk gentian. Otot-otot ni daging lah. Kalau awak tengok daging ke, daging yang awak makan tu, daging-daging tu otot lah. Dalam biologi kita panggil otot. Jadi daging tu kan bentuk dia macam gentian. Lepas tu dia ada jalur-jalur dan dia ada banyak nukleus. Okey, apa fungsi sel otot? Bila cikgu sebut je otot, maka otot ni mengecut, mengendur, lalu menghasilkan pergerakan. Contoh, katakan ni otot lengan awak, otot bicep, otot tricep. Bila dia mengecut, mengendur, lalu terhasillah pergerakan. Sama juga dekat kaki, otot dekat betis awak mengecut, mengendur. Dia mesti mengecut, mengendur. Awak tak boleh sebut mengecut saja, tak boleh sebut mengendur saja. Otot mesti mengecut, mengendur, barulah terhasil pergerakan. Okey, boleh Okey. Yang kedua, ni rupa sel saraf. Awak kena tahulah, kalau bentuk macam ni, ini ialah nama dia sel saraf. Apa ciri dia? Ni ciri dia. Berbentuk unjuran, panjang dan halus. Awak nampak kan? Dia ni halus-halus dan dia panjang. Okey? Tu ciri dia. Apa fungsi sel saraf? Berfungsi menghantar impuls saraf. Impuls saraf ni maklumat lah. Berfungsi menghantar maklumat dalam bentuk impuls saraf. Okey, awak dah kenal 2 dah. Okay, kita pergi lagi. Yang ketiga, ni sel darah putih. Nampak warna dia pun putih. So, fungsi dia berfungsi memusnahkan patogen. Fungsi dia untuk pertahanan badan, memusnahkan patogen. Patogen ni ialah benda asing. Benda asing ni apa? Benda asing ni ialah benda luar daripada badan kita. Dan dia ni memusnahkan patogen, iaitu yang membawa penyakit. Mikroorganisma yang membawa penyakit. Jadi fungsi sel darah putih ni untuk pertahanan badan, memusnahkan mikroorganisma yang masuk dalam badan yang menyebabkan penyakit patogen. Okey, dan ciri dia boleh berubah bentuk. Sebab tu bentuk dia tak tetap. Ya, dia boleh berubah bentuk sebab dia nak menyelit-nyelit masuk tu, dia nak memusnahkan bakteria, nak memusnahkan patogen. Okey, yang keempat, ni ialah rupa sel epitelium. Jangan risau sebab lepas ni kita akan tengok jenis-jenis sel epitelium. Kalau awak tengok ni ada banyak macam-macam jenis sel epitelium. Jadi sel epitelium ni ciri dia sel yang nipis dan lepir. So nampak kan sel ni dia bentuk nipis dan lepir. Dia duduk kat mana fungsi dia? Melapisi permukaan organ seperti salur pencernaan. Jadi dia ni fungsi sel epitelium ni melapisi permukaan. Dia duduk di luar permukaan. Kalau contoh cikgu, senang nak suruh bagi pelajar faham. Contoh kalau buku teks. Kita balut buku teks kan? Kita balut buku teks. So plastik tu, itulah sel epitelium. Maksud cikgu, contoh. So mana sel epitelium? Paling mudah, ni kulit ni. So di luar ni ialah sel epitelium. Okay, nanti kita akan tengok jenis-jenis sel epitelium. Ada banyak jenis. Okay, kemudian sel darah merah. Ni sel darah merah Okay, sel darah merah, ciri dia ialah dia ni tidak mempunyai nukleus. Okay, tidak mempunyai nukleus. Ingat nukleus ni kalau sel yang kita nampak warna hitam tu, tu nukleus. Jadi sel darah merah dia tak ada nukleus. Berbentuk cakra dewi cekung. Kalau awak tengok bentuk dia macam bulat, cakra. Tetapi kenapa dia cekung di tengah-tengah? So kita panggil dia cakra dewi cekung. So tolong tambah di sini berbentuk cakra.
C-A-K-E-R-A. Cakra tu bulat lah. Okay, fungsi dia berbeza dengan sel darah putih. Kalau tadi sel darah putih ni untuk pertahanan badan, memusnahkan patogen. Tetapi sel darah merah meningkatkan kecekapan pengangkutan oksigen. Fungsi dia mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Okey, kemudian sel sperma. Okey, sel sperma ni kalau nampak mempunyai ekor panjang. Kenapa dia ada ekor panjang? Untuk membolehkannya berenang. Nak pergi mana? Ke arah ovum di tiub fallopian. Mesti lengkap macam ni. Mesti lengkap. Boleh tulis macam ni. Mempunyai ekor panjang. Ekor panjang nak buat apa? Berenang. Nak pergi mana? Ke arah ovum di tiub fallopian. Kemudian awak nampak tak ni kepala dia. Okay. Dalam kepala ada nukleus. Ni nukleus yang hitam ni. So dalam nukleus ada maklumat genetik. Ingat tak minggu lepas cikgu ada ajar awak tentang nukleus. Dalam nukleus ada maklumat genetik yang membawa satu set kromosom. Kromosom ni maklumat genetik lah. Dalam tu ada DNA yang berasal daripada induk jantan. Sebab sperma ni gamet jantan, maka dia bawa maklumat induk jantan lah. Dia bawa maklumat daripada induk lelaki. Okey, so itu ialah jenis-jenis sel haiwan. Sebenarnya ada banyak lagi, tetapi untuk silibus awak ni, awak tengok yang ada dalam buku teks je lah. Okey, yang luar daripada buku teks tu, tak ada. Tak adalah. Okey, kemudian ini ialah contoh sel tumbuhan. Tadi sel haiwan, sekarang sel tumbuhan. Sel tumbuhan ni awak kena tahu juga secara basic je. Sebab nanti awak akan belajar semua tentang tumbuhan bila di tingkatan 5. Tingkatan 4 ni kita belajar haiwan sahaja, haiwan dan manusia. Tingkatan 5 kita akan belajar tentang sel tumbuhan sahaja. Okey. Untuk sel tumbuhan, ini ialah tiub tapis. Okey, tiub tapis. Awak tengok macam ni, awak tak kenal. Awak tengok sama je. Tapi rupa dia yang sebenar ni macam ni. Okey, dia ada tiub tapis. Ni. Ni dia ada plat tapis. Plat. P-L-A-T. Dia ada plat tapis. Bila banyak-banyak-banyak, kita panggil tiub tapis. Dia duduk dalam tiub. Jadi kalau banyak-banyak plat tapis, dia akan jadi tiub tapis. Okay, jadi tiub tapis ni turus silinder panjang. Awak nampak tak bentuk dia turus. Turus ni maksud dia panjang. Okay, turus bentuk silinder panjang yang tersusun dari hujung ke hujung. Apa cikgu? Saya tak faham. Okey, lagu ni. Tiub tapis ni dia panjang. Dia panjang macam ni. Dia ada panjang. So dia ni bentuk turus silinder panjang. Dan dia ni tersusun dari hujung ke hujung. Maknanya kalau habis dia hujung ni, bersambung lagi hujung ni. Bersambung lagi hujung ni. Bersambung lagi hujung ni. Kenapa dia panjang tersusun dari hujung ke hujung? Kenapa dia bersambung dari hujung ke hujung? Sebab fungsi dia, dia nak angkut bahan organik dari daun ke organ simpanan seperti buah. Okey, cikgu mudahkan lagi supaya awak mudah faham. Kenapa dia panjang cikgu? Kenapa dia panjang? Dia bersambung dari hujung ke hujung. Maknanya habis hujung dia bersambung lagi. Hujung sambung lagi. Hujung sambung lagi. Sebab fungsi dia nak angkut hasil fotosintesis. Awak tukar bahan organik ni nanti awak pening. Mengangkut hasil fotosintesis. Dari mana? Fotosintesis berlaku di daun. Dia nak hantar ke seluruh pokok. Ke seluruh bahagian pokok. Kepada seluruh bahagian pokok, dia nak hantar ke akar, dia nak hantar ke buah, dia nak hantar ke bunga, dia nak hantar ke batang dan sebagainya. Jadi sebab itulah dia kena panjang bersambung dari hujung ke hujung. Dia kena panjang lah sebab dia nak ambil daripada daun, nak hantar ke seluruh bahagian pokok. Dia nak hantar ke apa? Dia nak hantar hasil fotosintesis. Apa dia hasil fotosintesis? Glukosa. Okey, jelas Okey, yang kedua, yang ni dipanggil salur xilem. So awak tengok gambar macam ni, awak tak kenal mana salur xilem. Okey, so salur xilem ni, ni. Salur xilem. Lebih kurang dengan tiub tapis tadi. Okey. So salur xilem ni
dia berbentuk salur. Nampak? Bentuk dia salur. Panjang. Tetapi dia berongga. Dia tak ada benda tengah. Nampak? Yang ni ada pelak tapis. Yang ni tak ada. Dia memang kosong tengah-tengah. Ni kosong tengah-tengah. Okey, dia berongga. Dia panjang. Dan dia bersambung. Maksud cikgu bersambung ni tak putus. Dari hujung ke hujung. Bersambung lagi. Hujung ke hujung. Sambung. Kenapa dia berongga? Kenapa dia bersambung-sambung? Kenapa dia panjang? Sebab fungsi dia mengangkut air. Xylem ni, macam mana cara saya nak ingat ada I ni. Ada huruf I ni. Xylem mengangkut air dan garam mineral dari mana? Nak ambil air dari akar ke seluruh bahagian pokok. Okay, jadi salur xylem ni nak angkut air. Sebab tu tengah-tengah dia kena kosong. Macam wayar air tu, macam paip tu, macam wayar air. Okay, dia kena kosong tengah tu. Barulah air boleh lalu. Okay, boleh eh? So, tiup tapis ni ke apa? Tiup tapis ni phloem. Okay, tiup tapis ni phloem. Sekejap cikgu tulis. Tiup tapis ni dia membentuk phloem. Phloem cara nak ingat dia F. Mengangkut hasil F fotosintesis. Kalau xylem awak tengok ada I ni, mengangkut air. Sebab tu dua-dua ciri ni, dua-dua ciri dia adalah panjang sambung-sambung. Okay. Kemudian yang ketiga, sel mesofil palisad. Awak tengok gambar macam ni awak tak tahu. So gambar dia macam ni lah. Mana sel mesofil palisad? Yang ni. Ini yang cikgu merahkan ni. Ni sel mesofil palisad. Apa ciri dia? Dia terdiri daripada sel berbentuk silinder. Nampak bentuk dia silinder? Silinder macam ni. Silinder. Kemudian dia panjang-panjang. Dia disusun secara tegak-tegak. Awak nampak tak? Disusun secara tegak-tegak dan rapat-rapat. Rapat. Tak ada ruang pun ni. Rapat. Okey. Kemudian bila dia tersusun rapat, padat, dia rapat-rapat tu, maka dia mempunyai kepadatan kloroplas yang tinggi. Kalau dalam daun, mesofil palisad ni tempat nombor 1 paling banyak kloroplas. Dengar catat sikit. Mesofil palisad paling banyak kloroplas dalam daun. Okey, jadi bila dia ada banyak kloroplas, maka dia boleh serap, bila dia ada banyak kloroplas, maka dia ada banyak klorofil. Ingat macam tu. Banyak kloroplas, banyak klorofil. Jadi bila banyak klorofil, dia boleh serap maksimum. Maksimum ni banyak lah. Dia boleh serap banyak cahaya matahari untuk melakukan banyak fotosintesis. Nampak tak cikgu ulang banyak. Jadi dalam bio ni dia ada cara untuk jawab. So bila banyak kloroplas, banyak klorofil. Banyak klorofil, boleh serap banyak cahaya. Bila boleh serap banyak cahaya, boleh buat banyak fotosintesis. Kena ulang banyak. Kalau awak tak ulang dalam jawapan, salah. Okay. So, kita pergi lagi kepada tisu seterusnya. Tadi sel mesofil palisad. Okay. Mana sel mesofil berspan? Okay. Ni palisad Yang tadi yang cik kata panjang-panjang, rapat-rapat, padat-padat, banyak kloroplas. Ni sel mesofil berspan. Di bawah dia ada sel mesofil berspan. Okey. So untuk sel mesofil berspan ni awak nampak tak sel dia tersusun secara longgar. Ada banyak ruang kosong. Ni kosong ni ada banyak ruang kosong. Iaitu banyak ruang udara. Jadi sel mesofil berspan ni nombor 2 banyak kloroplas. Tadi cikgu kata mesofil palisad nombor 1 banyak kloroplas. Sel mesofil berspan nombor 2 banyak kloroplas. Kenapa nombor 2? Sebab sel dia tersusun secara longgar, banyak ruang udara. Banyak ruang udara. Okey. Ruang udara yang besar membenarkan pertukaran gas dari bahagian dalam daun ke sel mesofil palisad. Kalau nampak ni, gas masuk kat ni. So bila gas masuk melalui ruang udara ni, dia akan pergi ke mesofil palisad.
Jadi kenapa dia ada banyak ruang udara? Untuk membenarkan gas masuk keluar. Gas masuk karbon dioksida, gas keluar oksigen. Cikgu buat apa gas masuk karbon dioksida? Sebab daun nak buat fotosintesis. So gas masuk karbon dioksida, gas keluar oksigen. Boleh? Okey, dan akhir sekali, tak akhir lagi kan? Okey, kemudian sel pengawal. Okey, sel pengawal ni awak nampak tak ni liang stoma. Liang ni lubang deh. Ni stoma, ni sel pengawal. Dia kata gut cell ni. Mana sel pengawal ni? Ni sel pengawal ni. Ni sel pengawal ni. Okey, ni stoma. Okey, ni stoma. Okey, sel pengawal ni dia adalah sel epidermis yang terubah suai dengan dinding sel yang lebih tebal di sebelah dalam. Yang ni awak akan belajar lebih lanjut tingkatan 5 nanti. Maksud cikgu, dia ni duduk dekat sel epidermis bawah. Ni, dia duduk dekat sel epidermis bahagian bawah. Tetapi dia sudah diubah suai, maka jadilah dia sel pengawal. Okey, dan apa fungsi sel pengawal? Sel pengawal nama lagi kawal. Jadi dia kawal, buka dan tutup stoma. Maksud cikgu, dia jaga buka tutup stoma. Ni maksudnya dia tertutup. Kemudian kalau dia terbuka macam ni, dia terbuka ni, stoma terbuka. Kalau dia tertutup, dia rapat macam ni. Jadi dia ni fungsi sel pengawal ni mengawal, buka dan tutup stoma. Ni cikgu kata stoma tadi. Okey. Stoma ni apa? Stoma ni ialah liang. Liang ni lubang lah. Stoma ni liang, lubang yang membenarkan pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida masuk, gas oksigen keluar melalui stoma. Siapa yang jaga buka tutup dia? Sel pengawal. Dan stoma terbuka bila ada cahaya, stoma tertutup apabila tak ada cahaya. Jadi siapa buka tutup dia? Jaga buka tutup dia? Sel pengawal. Okey, kemudian akhir sekali untuk sel tumbuhan ni ialah sel rambut akar. Okey, sel rambut akar ataupun sel akar rambut deh. Sama je, sel akar rambut atau sel rambut akar. So kalau awak tengok ni akar ni. Okay, ni akar. Jadi bila kita besarkan gambar dia dapatlah macam ni. Ni rambut dia ni. Okey. Ni rambut-rambut akar. Okey. Dan kalau dalam lukisan, ni rambut dia. Okey, kita panggil sel akar rambut. Okey, sel akar rambut ciri dia mempunyai unjuran panjang. Nampak tak dia panjang, panjang, panjang. Mempunyai unjuran panjang. Dan akar ni dia ada banyak-banyak-banyak. Cikgu sebut bila banyak-banyak-banyak, kecil-kecil-kecil, banyak-banyak kecil-kecil. Fungsi dia untuk menambahkan JLP. Apa dia JLP? Jumlah luas permukaan. Okey, ingat deh. Dua perkataan ni. Kalau banyak-banyak kecil-kecil-kecil berlipat-berlipat, benda tu kalau sakit kecil banyak berlipat dalam biologi, fungsi dia untuk menambahkan JLP, untuk menambahkan jumlah luas permukaan. Tak dapat markah lagi. Okey, tambah sikit lagi. Kenapa akar ni kena ada banyak kecil-kecil-kecil? Untuk penyerapan air dan garam mineral yang banyak. Barulah dapat satu markah. Cikgu ulang sekali lagi. Kenapa sel akar rambut ni dia ada banyak-banyak, panjang-panjang? Menambahkan JLP, jumlah luas permukaan. Tambah sikit lagi untuk dapat markah. Untuk penyerapan maksimum, untuk menyerap banyak air dan garam mineral. Okey, jadi ingat cikgu kata tadi, ingat gambar, nama, ciri, fungsi. Okey, habis untuk sel tumbuhan, sel haiwan pun kita tengok dah. Okey, sekarang kita nak pergi kepada tajuk organisasi sel dalam manusia. Okey, sebelum cikgu masuk yang ni, kita tengok dulu nota. Okey, untuk organisasi, awak dah belajar masa menengah rendah, daripada sel, dia akan jadi tisu, daripada tisu dia akan jadi organ, organ jadi sistem, sistem membentuk organisma. Jadi untuk yang ni, untuk organisasi ni awak kena tahu apa maksud sel, apa maksud tisu, apa maksud organ, apa maksud sistem sehinggalah menjadi organisma. Dan daripada itu juga awak boleh memberi contoh. Katakan contoh sel apa?
Kemudian daripada sel tu dia berkembang jadi tisu apa. Okey, kita tengok dulu. Sel ni ialah unit binaan asas kehidupan semua organisma. Maknanya organisma manusia, haiwan, tumbuhan, semuanya terbina daripada sel. Kalau satu sel, kita panggil unisel. Unisel. Kalau banyak sel, multisel. Jadi sel-sel ni apa? Unit binaan asas. Dialah yang membentuk kehidupan, membentuk organisma. Okey. Kemudian dia akan jadi tisu. Apa maksud tisu? Tisu ni dia mesti sel serupa. Katakan contoh tadi cikgu bagi contoh sel darah merah. Ni sel darah merah. Tapi dia sel, kemudian dia ada sel yang serupa. Maknanya dia ni sel darah juga tapi sel serupa. Maknanya sel darah merah, sel darah putih, platelet. Okey, sel yang serupa akan membentuk tisu darah merah. Sorry, cikgu sebut balik. Sel darah merah, sel darah putih, platelet membentuk tisu darah merah. Gapo tisu ni? Tisu ni ialah sel serupa dengan syarat menjalankan fungsi sama. Okay? Sel serupa yang menjalankan fungsi sama. Maknanya dia ni dalam kumpulan yang sama. Jadi sel darah merah membentuk tisu darah merah. Boleh? Kedok tu. Sel membentuk tisu yang sama. Maknanya sel darah merah, okay, kemudian dia membentuk tisu darah merah berada dalam tisu darah tu. Ni dah. Okay, kemudian daripada tisu, dia boleh jadi organ. Organ ni ialah beberapa jenis tisu yang berlainan. Beberapa jenis tisu yang berlainan bergabung bersama membentuk organ. Jadi kalau sel darah merah dia jadi tisu darah merah, lepas tu dia akan jadi organ jantung lah. Dah, organ jantung. Okey, sebab awak kena cari organisasi yang sama, yang ada ciri yang sama ciri dan fungsi yang sama. So kalau daripada sel darah merah dia akan jadi tisu darah, lepas tu dia akan jadi organ jantung. Okey, kemudian dia akan membentuk sistem. Okey, sistem ni adalah gabungan semua sistem membentuk satu organisma. Jadi nampak tak? Organ jantung dia akan membentuk sistem apa? Sistem peredaran darah. Dan sistem peredaran darah, semua sistem-sistem akan membentuk suatu organisma. Maka lengkaplah dia jadi organisma multisel. Okey, boleh dah. Jadi kalau hari ni bolehlah berlatih buat. Katakan contoh awak nak ambil apa? Sel epitelium, kemudian jadi tisu epitelium, kemudian jadi organ kulit jadi sistem integumen, sistem integumen membentuk organisma. Awak boleh buat semua ni bila awak dah belajar apa tisu, apa jenis organ, apa jenis sistem. Selepas belajar semua baru awak boleh buat benda ni. Okey, so cikgu back balik. Okey, jadi dalam tajuk ini, dalam tajuk organisasi sel ni, awak tadi awak dah kenal sel, sekarang awak nak kenal tisu. Okey, jadi tisu ni apa? Tisu ni ialah sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi sama dan disusun bersama untuk melakukan sesuatu fungsi yang khusus. Cikgu ulang sekali lagi, tisu ni ialah sekumpulan sel. Apa cikgu? Tadilah. Katakan contoh, tisu darah. Dalam tisu darah ada apa? Ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada platelet. Sebab tu dia kata sekumpulan sel. Okay, sekumpulan sel. Maknanya ada sel darah putih, sel darah merah, ada platelet. Yang mempunyai struktur, fungsi yang sama dan disusun bersama untuk melakukan sesuatu fungsi yang khusus. Maka jadilah dia tisu. Jadi dalam badan organisma, kita akan belajar tisu ni terbahagi kepada 4 jenis, iaitu tisu epitelium, tisu otot, tisu saraf dan tisu penghubung. Okay, dalam tajuk ni awak akan belajar 4 jenis tisu, iaitu tisu epitelium, tisu otot, tisu saraf
dan tisu penghubung. Jadi sama macam yang cikgu pesan tadi, yang pertama kena tahu nama dan gambar, yang kedua tahu ciri dan tahu fungsi. Okey, kita tengok. Ni contoh-contoh tisu. Okey, ini adalah tisu epitelium dulu. Okey, so cikgu akan pergi kepada tisu epitelium. Ingat tak tadi cikgu kata tisu epitelium ni duduk mana? Dia duduk melapisi permukaan. Dia duduk luar. Dia duduk di luar sekali. Kalau buku tu, kulit pembalut buku tu, itu ialah tisu lah. Contoh-contoh, cikgu bagi contoh. Okey, kalau pada manusia, mana tisu epitelium? Ni, kulit kita ni terbina daripada tisu epitelium. Okey, tisu epitelium ni kalau dalam buku cuba tengok ada berapa jenis? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Awak kena tahu. Tisu epitelium ni dia ada 5 jenis. Cuba kita tengok yang pertama dah. Yang ni dia kata tisu epitelium melapisi rongga mulut dan esophagus. Cuba tengok bentuk dia. Kalau jenis tebal, nampak tebal. Tisu epitelium juga, cuma dia tebal. Nampak? Banyak lapis. Maka dia ni adalah tisu epitelium yang berfungsi untuk melindungi. Sebab tu dia tebal. Dia fungsi dia untuk melindungi. Untuk memberi perlindungan. Tulis dah dalam buku tu tak ada tu. Awak kena tulis. Fungsi dia untuk perlindungan. Jadi dia ni duduk dekat mana? Dia dijumpai di mana? Jadi tisu yang tebal, tisu epitelium jenis tebal ni, dia ada di rongga mulut, esophagus. Okey, dia ada di rongga mulut, esophagus, tambah satu lagi, kulit. Jadi dia ni tisu epitelium juga. Cuma bezanya dia ni jenis tebal. Banyak lapisan ni. Banyak lapisan ni. Sebab fungsi dia untuk perlindungan, perembesan dan penyerapan. Fungsi dia untuk melindungi. Awak ingat macam tu tak apa dah. Tebal-tebal ni untuk melindungi. Jadi dia ni duduk kat mana? Dekat kulit, dekat rongga mulut, esophagus. Okey, yang kedua. Ni pun tisu epitelium juga. Tetapi dia sangat nipis. Sebab apa cikgu kata sangat nipis? Ada satu sel je ni. Setebal satu sel. Yang ni ada banyak sel. Tebal. Yang ni setebal dia, sangat nipis tu, tebal dia setara mana? Setara satu sel. Nampak? Boleh beza deh? Okey, jadi bila dia nipis, okey, fungsi dia untuk memudahkan, okey, fungsi dia untuk memudahkan pertukaran gas dan penyerapan. Tulis untuk memudahkan resapan. Resapan gas, untuk memudahkan resapan gas. Okey, jadi sebab itulah dia dijumpai di mana? Di peparu, di rongga badan, di salur darah. Dia ni fungsi dia untuk memudahkan resapan. Ikutlah resapan gas ke, resapan bahan tercerna ke, nanti kita akan belajar lebih detail di depan-depan lagi dalam bab yang ke depan. Okey, jadi ingatlah fungsi dia nipis untuk bahan mudah masuk. Kalau tebal untuk perlindungan. Okey, yang ketiga, tisu epitelium juga. Tetapi dia ada bulu-bulu. Bulu-bulu ni kita tak panggil bulu lah. Kita panggil cilium. Okay, cikgu dah ajar tu. S-I-L-I-U-M. Dia ada bulu-bulu ni. Ada bulu-bulu ni. Awak tak nampak kalau buku teks awak. So cikgu letakkan gambar cikgu. Okay, so cilium. Dia ada bulu-bulu-bulu. Cilium. Fungsi dia, okay, awak tulislah. Fungsi dia, kenapa dia ada bulu? Untuk menyapu keluar bendasing dari peparu. Tulis deh sebab dalam buku tu tak ada tu. Bulu tu untuk menyapu keluar, nak sapu keluar bendasing dari peparu. Bendasing ni ialah benda bahan asing lah. Jadi fungsi dia untuk menyapu. Apa? Sebab itulah dia dijumpai di mana? Di permukaan trakea dan bronkus. Jadi fungsi dia untuk sapu bendasing yang ada dalam udara yang awak sedut tu. Jadi kalau ada udara yang ada habuk, ada debu, awak akan rasa nak bergesing. Sebab apa tu? Sebab dia menyapu tu lah. Okey, lagi. Yang keempat, tisu epitelium yang keempat ni awak nampak tak bentuk dia bulat-bulat. So kalau bentuk dia bulat-bulat, dia biasanya duduk dekat kelenjar, dekat tubul dan duktus ginjal. Dekat tubul,
kelenjar dan duktus ginjal. Cikgu, tubuh tu apa? Tubuh ni bentuk dia macam ni lah. Tubuh. Bentuk dia macam wayar. So bila bentuk dia macam wayar, bentuk dia bulat macam ni. Bentuk macam ni lah. Okey. Jadi, apa ni? Fungsi dia untuk membentuk kelenjar lah. Dan kelenjar tu ada banyak dari tubuh kita. Kelenjar peluh, kelenjar minyak dan sebagainya. Okey, kemudian yang terakhir, ni pun tisu epitelium juga. Cuma bezanya dia ada sel goblet. Nanti cikgu tulis sel goblet. Dia ada sel goblet. Dia ada gambar macam ni. Ada gambar macam ni. Ni sel goblet Okey, so sel goblet ni untuk apa? Sel goblet, tulis dalam buku tak ada tu. Sel goblet merembeskan mucus. Merembes ni maksudnya mengeluarkan mucus. Mucus ni gapo? Mucus ni cecair. Mengeluarkan mucus, cecair atau enzim. Jadi fungsi dia untuk keluarkan cecair, keluarkan mucus, keluarkan bendali. So sebab tu dia kena ada sel goblet. Jadi cikgu simpulkan tisu epitelium ni fungsi dia secara keseluruhan ialah dia ni melapisi permukaan. Dia ni duduk di luar, duduk melapisi permukaan. Dan dia ada 5 jenis berdasarkan ciri-ciri dia. Kalau dia tebal, untuk perlindungan. Okey, duduk dekat kulit, duduk dekat mulut. Okey. Kalau dia nipis, untuk mudah bahan masuk. Contoh mudah gas masuk. So dia duduk dekat paru. Dia duduk dekat duduk dekat alveolus. Okey. Lagi kalau dia ada bulu. Bulu tu cilium. So dia duduk dekat trachea. Fungsi dia untuk sapu habuk debu. Okey, kalau dia bentuk bulat, dia duduk dekat tubul kelenjar duktus ginjal. Okey. Kalau dia ada sel goblet, untuk merembes mucus. Jadi dia duduk dekat kelenjar-kelenjar, kelenjar peluh, kelenjar apa lagi, dekat kelenjar minyak dan sebagainya. Okey, so itu ialah tisu epitelium. Ada 5 jenis. Okey, seterusnya kita pergi kepada tisu otot. Okey, tisu otot pula ada 3 jenis. Tadi tisu epitelium 5 jenis. Okey, sekarang tisu otot. Tisu otot ada 3 jenis. Iaitu otot licin. Okay, otot licin. Otot licin ni dia terdapat di salur pencernaan, salur darah, salur kencing, salur pembiakan. Yang kedua, otot rangka. Otot rangka ni duduk dekat rangka-rangka lah, rangka tubuh badan tulang kita. Okay, kita panggil otot rangka. Dan otot kardium yang terdapat di jantung. Kardiak ni jantung. So, otot ada 3 jenis. Otot licin. Otot licin ni banyak terdapat dekat salur pencernaan, salur darah, salur kencing, salur pembiakan. Kalau otot rangka duduk dekat tulang kita. Okey, yang ketiga otot kardium dekat jantung. Okey, kita tengok yang pertama, otot licin. Otot licin bentuk dia macam mata. Otot licin rupa dia macam mata macam nilah. Okey. So, bila cikgu sebut otot, awak nampak tak perkataan ni? Mengecut, mengendur. Ya mesti bila cikgu sebut je otot apa-apa, asalkan perkataan otot, fungsi dia mengecut, mengendur. So, nampak tak? Dia ada dekat mana? Dia ada dekat salur esophagus, dekat salur kencing dan sebagainya. Okey, jadi dia mengecut, mengendur, membolehkan aktiviti luar kawal seperti tindakan peristalsis di sepanjang salur pencernaan. Jadi fungsi dia mengecut, mengendur, membolehkan aktiviti luar kawal. Apa cikgu luar kawal? Ni esophagus, bila awak telan makanan, awak tak boleh nak kawal dia. Awak tak boleh nak bersuruh dia berhenti-berhenti. Tak boleh. So dia luar kawal. Seperti tindakan peristalsis di sepanjang salur pencernaan. Jadi rupa otot licin macam ni. Bentuk macam mata. Okay. Yang kedua, otot rangka. Otot rangka cikgu kata duduk dekat tulang-tulang. So mana? Ni lah. Awak kata, otot ni daging cikgu kata tadi. Yes, daging lah. Ni otot rangka. Kalau kita panggil otot rangka ni daging. Okay. So, rupa otot rangka kita macam ni lah. Okay, jadi dia ni terlibat dalam pergerakan terkawal. Cikgu, apa yang ni pergerakan terkawal? Sebab kalau otot rangka pergerakan kita boleh berhenti bergerak. Awak stop. Okay, bergerak awak boleh buat. Maknanya awak boleh kawal dia.
Tapi kalau tadi otot licin kita tak boleh nak kawal. Esophagus, pencernaan, peristalsis kita tak boleh nak kawal. Sebab tu dia panggil aktiviti luar kawal. Tetapi kalau otot rangka, dia terlibat dalam pergerakan terkawal sebab otot rangka mengecut, mengendur, menghasilkan pergerakan pada tulang dan anggota badan. Jadi contoh macam tangan cikgu bergerak ni, ni otot rangka lah ni. Otot rangka mengecut, mengendur, membolehkan pergerakan pada tangan. Serupa dia macam ni. Boleh ke? Okey. Kemudian otot kardium. Okey, bila sebut kardium, ni dia duduk dekat jantung. Ni otot kardium lah ni, membentuk otot jantung semua ni. Otot kardium membina dinding jantung. Awak jangan tukarlah gambar dia deh. Gambar dia. Gambar ni dengan gambar ni lain. Yang ni duduk dalam. Okey, jadi otot kardium membina dinding jantung. Nampak tak fungsi dia? Mengecut, mengendur untuk mengepam darah ke seluruh badan. Pengecutan otot kardium luar kawal juga. Apa cikgu luar kawal? Sebab awak tak boleh nak kawal dia. Dia memang berlaku 24 jam. Dia memang sentiasa berlaku. Bila dia berhenti mengecut mengendur, jantung pun berhenti mengepam, kita pun mati. Okey? Okey, itu ialah tisu otot. Tadi awak dah belajar tisu epitelium 5 jenis, tisu otot 3 jenis. Okey, sekarang cikgu nak masuk tisu saraf. Okey, tisu saraf terdiri daripada neuron atau sel saraf. Setiap neuron terdiri daripada badan sel dan gentian saraf yang disebut dendrit dan akson. Cikgu saya kena hafal, kena tahu ke duduk mana dendrit, akson apa semua. Jangan risau, awak cuma baca saja secara umum sebab nanti kalau awak tengok dalam buku teks awak ni, di belakang-belakang tu awak akan belajar secara detail tentang tisu saraf, tentang sistem saraf. Jangan risau, awak akan belajar secara lebih lanjut. Duk mana dendrit, akson semua-semua tu di bab belakang-belakang nanti. Okey, jadi awak cuma perlu tahu tisu saraf ni, dia ada neuron, dia ada sel saraf, lepas tu dia terdiri pada badan sel, gentian saraf yang disebut dendrit dan akson. Fungsi tisu saraf, mengesan rangsangan. Contoh, mengesan rangsangan gula-gula. Nampak? Mata cikgu mengesan rangsangan gula-gula dan seterusnya mengutus maklumat dalam bentuk isyarat elektrik hantar ke otak cikgu. Otak cikgu pun tafsir, aku nak makan coklat ni. So cikgu pun menghasilkan gerak balas, ambil gula-gula ni makan. Tu maksud dia. Tisu saraf ni, fungsi dia ni untuk membawa maklumat. Maklumat ni siapa kesan? Rangsangan mata cikgu. Mata cikgu kesan rangsangan coklat. Boleh ke? Okey, jadi fungsi dia ialah dia nak bawa maklumat dalam bentuk isyarat elektrik, kemudian hantar ke otot atau kelenjar, lalu terhasillah gerak balas. Jadi otot cikgu, tangan cikgu mengecut mengendur, ambil gula-gula tadi. Okey, bio ni dia memang detail lah, kena rajin membaca. Okey, habis tentang tisu saraf. Okey, tisu penghubung. Tisu penghubung terdiri daripada pelbagai tisu dan gentian. Tisu jenis ini tersebar luas di seluruh badan. Maksud dia tisu penghubung ni ada banyak dekat tubuh kita dan dia ada banyak fungsi. Okey, sekarang kita nak tengok. Salah satunya dia kata fungsi dia memaut organ-organ, menyambungkan organ-organ. Okey, kita tengok. Yang pertama, bawah tisu penghubung ialah tisu darah. Okey. Jenis tisu penghubung ialah tisu darah. Tisu darah tu apa cikgu? Tisu darah merah, sel darah merah, sel darah putih, semua tu duduk dalam tisu darah. So tisu darah berfungsi mengawal atom, mengangkut dan perlindungan. Apa dia kata gini cikgu? Sebab kalau tisu darah merah, sel darah merah untuk mengangkut oksigen karbon dioksida. Kalau sel darah putih untuk perlindungan. So fungsi dia secara khusus tisu darah berfungsi untuk kawal atom, mengangkut dan perlindungan. Okey, yang kedua tisu tulang. Tadi kan kita belajar otot dia. Okey, sekarang kita nak tengok tisu tulang. Okey, tisu tulang rupa dia macam ni. Kena tengok molek. Jangan tukar dengan tisu lain. Okey, tisu tulang ni membentuk tulang lah. Membentuk rangka badan dan melindungi organ dalaman.
tulang tulang melindungi organ dalaman. Contoh kita ada tulang rongga toraks. Rongga toraks melindungi jantung, hati dan peparu. Yang kedua, dari tulang tu kita akan dapat bentuk rangka badan. Okey, seterusnya kita ada tisu penghubung longgar. Tisu penghubung longgar ni berfungsi memautkan tisu epitelium kepada tisu di bawahnya dan menetapkan organ-organ pada kedudukannya. Okey, kena hafal lah sikit ni. Tisu penghubung longgar ni fungsi dia memaut. Memaut ni maksud dia menyambungkan tisu epitelium kepada tisu di bawah-bawahnya. Okey. Kemudian kita ada lagi tisu penghubung bergentian. Tadi tisu penghubung longgar. Sekarang kita ada tisu penghubung bergentian. Tisu penghubung jenis ini membentuk tendon dan ligamen. Okey, tendon dan ligamen. Sebab tu dia bergentian. Sebab dia fungsi dia untuk menyambungkan. Membentuk tendon dan ligamen. Okey, untuk tendon ambil formula ni. TOT, tendon. T, tendon. Menyambungkan otot dengan tulang. Cikgu suka guna formula TOT, T, tendon. Menyambungkan otot dengan tulang. Ligamen, awak ambil formula cikgu LTT. Apa cikgu LTT? Ligamen menyambungkan tulang dengan tulang. So kalau jenis yang menyambung-nyambung ni, kita panggil tisu penghubung. Jenis apa? Bergentian. Cikgu, macam mana saya nak faham dia punya ni semua ni? Tak apa, jangan risau. Awak cuma kena kenal gambar, nama, fungsi dan ciri saja. Sebab nanti dalam bab di belakang-belakang, awak akan belajar dengan lebih lanjut tendonnya rupa macam mana, ligamen rupa macam mana. Jangan risau sangat. Bayu ni awal-awal ni dia nak kenalkan dulu. Okay, kemudian tisu adipos. Rupa tisu adipos macam ni lah. Okay, tisu adipos ni apa? Tisu penghubung yang menyimpan lemak di bawah dermis kulit. Jadi contoh kalau awak makan banyak-banyak sangat, yang dah disimpan dalam hati tu disimpan dah. Yang selebihnya, yang awak makan lebih-lebih banyak-banyak tu, selebih-lebihnya akan disimpan sebagai tisu adipos. Dia akan simpan dalam bentuk tisu adipos dan dia simpan bawah dermis kulit, makin lama makin tebal, makin lama makin tebal, itulah lemak awak. Okey? Dan dia berada di bawah permukaan semua organ utama. Dan akhir sekali, rawan. Okey, ni rawan Rawan ni menutup hujung tulang. Awak perasan ke tak kalau awak makan tulang ayam yang warna putih dekat hujung tu, itulah rawan. Yang warna putih. Kalau awak makan tulang-tulang tu warna putih hujung-hujung tu, itulah rawan. So sebab tu dia kata rawan menutup hujung tulang untuk melindungi tulang daripada haus. Sebab nanti kalau tulang ni dia bergeser-geser, tulang ni dengan tulang ni lama-lama dia geser-geser-geser, dia jadi haus. Okey. Okey, dah menghampiri pukul 9. So cikgu berhenti setakat ni dulu. Tak boleh banyak-banyak, nanti awak pening. Cikgu nak awak habis kelas ni, awak study balik, baca balik, hafal balik jenis-jenis tisu tadi. Kemudian buat bioscore. Jangan lupa buat bioscore. Bioscore ni dia kena buat selepas habis je topik cikgu ajar tu, terus buat. Habis je topik cikgu ajar, terus buat. Dan insya-Allah nanti cikgu akan beri jawapan. Cikgu akan beri satu bundle jawapan. Untuk apa? Kenapa cikgu bagi satu bundle jawapan tu? Supaya bila awak study, walaupun cikgu tak ada ke apa, maknanya itulah nota awak. Sambil buat, sambil belajar, sambil baca. Kita belajar ni, kita dah tak sama macam lower form dulu. Dia lebih banyak kepada kita sendiri. Okey, so ada apa-apa nak tanya sebelum cikgu berakhir? Kita sambung esok kelas. Ada nak tanya? Cikgu selepas habis kelas dengan awak ni, cikgu kena ke sekolah. Ada kelas dengan form 5. Ada nak tanya?